Salam sejahtera semua. Saya Encik Eng Zepe, Pegawai Sains Pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Muda. Hari ini kita bersama-sama dalam program BMI Unggul Fizikal Cergas Minda Cerdas FCMC. Okay, so hari ini saya akan berkongsi dengan adik-adik semua berkaitan dengan tajuk kepentingan sarapan pagi. Okay, so apa itu sarapan pagi ya? So sarapan pagi adalah waktu makan pertama dalam setiap hari lah. Nah, selalu antara jam 6 hingga 8 pagi. Alright. So melainkan bulan puasa lah sebab hari ini merupakan bulan puasa kan. Okay, so keduanya sarapan merupakan hidangan yang pertama yang akan memberikan tubuh kita selepas 8 jam ataupun lebih berpuasa sejak hidangan akhir sebelum kita tidur. Okay. So oleh itu dalam bahasa Inggeris, okay, yang seperti adik-adik baca dalam skrin, okay, breakfast dia bermaksud breaking the fast ataupun pecah puasa bila terjemah terus dari bahasa Malaysia kita. Okay, dan sarapan pagi merupakan hidangan paling penting kerana ia membantu tubuh kita bersedia, okay, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kita yang akan lakukan dalam sepanjang hari. Okey, mari kita tengok kajian-kajian yang telah dijalankan di Malaysia berkaitan dengan amalan pengambilan sarapan. Seperti dalam skrin kita, okey. So, yang ni kajian yang dijalankan, yang tajuk kajian ni My Breakfast Study yang telah dijalankan pada tahun 2015. Okay, so kalau kita tengok skrin ni, okay, peratus kanak-kanak yang ada masalah obesiti, okay, yang 1 daripada 4 ya, kanak-kanak yang telah terlibat dalam kajian ni adalah tidak mengambil sarapan pagi. Okay, 1 daripada 4 bermaksudnya 25% kanak-kanak di Malaysia ni adalah tidak mengambil sarapan pagi. Okey, so yang kedua, kajian ini juga mendapati bahawa peratus tidak mengambil sarapan pagi adalah lebih tinggi. Lebih tinggi dalam kalangan pelajar sekolah rendah berbanding dengan sekolah menengah, iaitu 39% berbanding dengan 20.1%. Okey. So yang ketiga pula, okey, kita dapat lihat di sini kadar tidak mengambil sarapan pagi adalah lebih tinggi dalam kalangan pelajar perempuan, okay, berbanding dengan pelajar lelaki, okay, di dalam kedua-dua kategori sekolah menengah dan juga sekolah rendah, okay, iaitu data dia 26% berbanding dengan 22%, okay. Dan akhir sekali juga menurut kajian ni, okay, peratus adalah lebih tinggi dari keluarga yang berpendapatan rendah dan iaitu 28.2% berbanding dengan keluarga berpendapatan sederhana dan juga tinggi. Okey, seterusnya slide. Okey, so important finding, okey. So yang lebih penting kita dapat lihat bahawa pengambilan sarapan pagi ini adalah saling berkait rapat dengan status berat badan kita. Okay. Bagi mereka yang tidak mengambil sarapan pagi, mereka adalah 1.34 kali lebih berisiko untuk mendapat masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti. Okay, so kita tengok kajian yang seterusnya. Alright, so kajian ni graf ni melibatkan 2 kajian, iaitu My Breakfast, okay, iaitu melibatkan kajian, okay, Malaysia School-Based Student Health Survey ataupun dalam bahasa Melayu tinjauan kesihatan pelajar sekolah yang telah dijalankan pada 2012, dan satu lagi kajian Adolescent Nutrition Survey ataupun tinjauan pemakanan pelajar ataupun remaja yang telah dijalankan pada tahun 2017. Okey, so kalau kita tengok graf ni, kita nampak yang pertama dalam bulat tu, okey, peratusan dalam kedua-dua kajian tu kita boleh nampak
peratusan pengambilan sarapan tu adalah lebih rendah berbanding dengan peratusan mengambil lunch ataupun makan tengah hari dan juga dinner, ataupun dalam bahasa Melayunya makan malam. Alright, so graf ni pula kita boleh tengok pada tahun 2017 lebih kurang 7 daripada 10 orang remaja tidak mengambil sarapan, dan ini bermaksud 70%, lebih kurang 70% remaja Malaysia tidak mengambil sarapan, dan manakala masing-masing 5 daripada 10 orang remaja tidak mengambil makan tengah hari dan juga makan malam. Okey, so ada lagi maklumat dan kita dapat lihat pada carta ni juga 74% remaja yang obes adalah tidak mengambil sarapan, dan 32% remaja tidak mengambil sarapan pagi kerana mereka kata tidak ada masa untuk mengambil sarapan. Okey, manakala 44% pula yang tidak mengambil sarapan pagi adalah kerana mereka kata tidak ada selera makan pada waktu pagi. Dan baki 9% pula yang mengatakan tidak ada makanan kat rumah untuk sarapan pagi. Maksudnya mungkin makanan tu tidak tersedia ke ataupun dan sebagainya lah. Okey, jom kita lihat faktor-faktor makan yang tidak mengambil sarapan pagi. Okey, so tapi betul ke semua faktor-faktor ni? Dan saya serahkan kepada adik-adik semua untuk berfikir sama ada betul ataupun tidak lah. Okey, so kita tengok slide seterusnya, kesan-kesan tidak mengambil sarapan pagi. So kalau kita tidak mengambil sarapan pagi memang memberikan pelbagai kesan kepada kesihatan kita. Okey, so kita tengok yang pertama faktor pertama iaitu kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga. Okey, sebab ini merupakan salah satu kesan yang paling negatif lah kalau kita tidak ambil sarapan pagi. Okey, so keduanya ini kerana dia akan menyebabkan kita semua kurang produktif. Kurang produktif bermaksud kita tidak dapat menjalankan aktiviti kita dengan lebih sempurna lah. Okey, yang ketiga pula kita akan menjadi kurang fokus. Kita akan menjadi kurang fokus dan perhatian kita akan menjadi lebih kurang. Maksudnya lebih rendah lah semasa kita belajar dalam kelas nanti. Dan akhir sekali bila tumpuan kita kurang dalam kelas, dan ia akan menjejaskan ataupun memberi kesan yang negatif ke atas pencapaian akademik kita lah. Dan kadar ketidakhadiran ke sekolah akan semakin meningkat. Okey, so kita tengok faktor yang kedua. Faktor yang kedua iaitu peningkatan berat badan. Okey, so kalau kita tidak mengambil sarapan, maksudnya kita ada risiko mengalami masalah peningkatan berat badan yang kita tidak diingini. Okey, so makan pada waktu pagi boleh membantu kita kurangkan selera makan untuk waktu makan yang seterusnya. Contohnya makan tengah hari dan juga makan malam. Okey, dan amalan ini dapat membantu kita mengelakkan daripada makan secara berlebihan apabila sampainya waktu makan yang seterusnya. Dan yang ketiga, jika kita tidak ambil sarapan pagi, kita akan lebih cenderung untuk makan lebih banyak. Sebab kita akan rasa lapar yang mungkin berketerlaluan, ataupun kita bagi alasan pada diri sendirilah sebab kita pagi tak makan lagi. So kita makan sekali untuk waktu makan tengah hari ataupun waktu makan malam. Alright. Dan yang keempat, makan secara berlebihan akan menyebabkan kita mengumpul lemak secara berlebihan lah. Dan ini akan menyebabkan kita mengalami masalah peningkatan berat badan yang tidak terkawal. Peningkatan berat badan yang tidak terkawal ni akan menyebabkan kita ada masalah berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Okey, mood yang tidak muram.
mod yang muram. Okey. So bila kita tidak mengambil sarapan pagi, dia akan kacau juga mood kita, nah. Okey. Sebab sarapan pagi dia boleh membantu kita menstabilkan emosi kita ataupun mood kita, nah. Dan bila kita tak ambil sarapan pagi, macam tadilah saya ada sentuh slide tadi, dia akan menyebabkan kita rasa kurang bertenaga dan kurang bersemangat, nah. Dan bila kurang bersemangat ni, kita tak ada mood lah nak mulakan aktiviti kita, nah. Dan yang ini juga akan menjejaskan fokus dan perhatian kita semasa dalam kelas. Okey, so seterusnya kekurangan zat-zat makanan yang penting ataupun malnutrisi, nah. Okey, yang ni pun akan berlaku bila kita tidak mengambil sarapan pagi dengan kerap, nah. Okey, so yang pertama, kita akan lebih berisiko mengambil zat-zat yang penting seperti protein, vitamin, mineral, nah, yang secukupnya jika kita tidak ambil sarapan pagi lah. Erti kata lain, dan kuantiti untuk vitamin, mineral dan protein akan berkurangan, nah, akan berisiko untuk berkurangan bila kita tidak ambil sarapan pagi, nah. Dan ini dan juga sebab bila kita vitamin dan mineral tidak cukup, bermaksud kita sebenarnya tidak mengambil cukup sayur dan juga buah-buahan. Okay. Alright. So kita tengok slide ataupun bahagian seterusnya, okay, iaitu berkaitan dengan kenapa pentingnya perlu kita ambil sarapan pagi. Alright. So yang pertama, nutrisi yang mencukupi. Okay, macam slide yang saya sentuh tadi, bila kita tak ambil sarapan pagi, kita lebih cenderung mendapat kurang zat, nah. Okay, so bila adanya kita ambil sarapan pagi, kita lebih akan mendapat lebih banyak vitamin, protein dan mineral yang mana penting untuk tubuh badan kita, nah. Okay, so dengan adanya sarapan pagi yang seimbang dan juga pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan kita, dan maka kita akan lebih advantage lah ataupun mendapat kelebihan lah untuk mendapat secukupnya vitamin dan mineral dalam satu hari. Okey, seterusnya meningkatkan taraf kesihatan kita. Okey, dengan mengambil sarapan, okey, kita akan membantu, sarapan ni akan membantu kita dalam mengurangkan pelbagai jenis risiko lah. Okey, contohnya mengurangkan paras kolesterol, mengurangkan risiko penyakit kencing manis ataupun diabetes, meningkatkan kekuatan tulang dan juga melancarkan kadar metabolisme tenaga dalam badan kita. Nah, dan bila kita ambil sarapan pagi, kita akan lebih bertenaga dan juga semangat untuk menjalankan aktiviti kita lah dalam satu hari. Okey, yang ketiga pula, nah. Okey, yang ketiga berkaitan dengan perkembangan kognitif dan pencapaian akademik. Nah, bila kita ambil sarapan pagi, okey, perkembangan mental ataupun kognitif dan pencapaian akademik kita akan meningkatlah. Nah, okey, so menurut kajian-kajian saintifik yang telah dijalankan di luar negara juga, nah, pengambilan sarapan pagi memang memberi kesan yang positif, nah, kepada peningkatan daya ingatan, okey, fokus dan perhatian akan menjadi lebih tinggi, peningkatan pencapaian akademik, okey, kehadiran ke sekolah pun meningkat dan juga emosi dan mood kita pun lebih stabil, nah, menjadikan kita lebih ceria untuk menjalankan aktiviti kita dalam satu hari. Alright. So yang keempat, berat badan yang sihat. Okey. Bila kita ambil sarapan pagi, amalan ni akan menjamin kita untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal ataupun lebih sihat. Nah, okey. So amalan ni boleh membantu dalam pengurusan berat badan yang lebih berkesan lah, sebab dia boleh mengawal pengambilan makanan kita dalam satu hari supaya tidak berlebihan. Nah, dan yang ketiga, mengelakkan pengambilan snack-snack yang tinggi kalori. Nah, okey. Alright. So untuk tips untuk menggalakkan pengambilan sarapan pagi pula, nah,
Okey. So untuk adik-adik boleh ceritakan kepada ibu bapa lah, okey, supaya mereka boleh sediakan sarapan pagi lah, okey, tentang manfaat sarapan pagi, dan ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka untuk mengambil sarapan pagi dan menggalakkan mereka untuk bersama-sama sediakan sarapan pagi seperti potong sayur ataupun kita kisar buah. Dan yang keduanya, kita boleh ceritakan secara ringkas tentang khasiat dan kebaikan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita boleh menarik minat anak-anak kita untuk mengetahui kepentingan makan buah dan sayur. Dan yang ketiga, iaitu penting sekali lah, kita perlu pelbagaikan hidang makanan dan minuman semasa membuat hidangan sarapan pagi. Dan sebagai contoh di sini, minuman bersusu boleh dipelbagaikan dengan menambahkan buah-buahan dan juga membuat sandwich menggunakan telur, sardin ataupun tuna, dan sayur-sayuran boleh disapukan dengan mentega ataupun madu ataupun jam buah-buahan. Alright, breakfast on the go. Breakfast on the go. Yang ni berkaitan dengan macam bento, ataupun sarapan yang mudah sarapan yang mudah dibawa. Sekiranya tidak sempat untuk menyediakan sarapan pagi, untuk kita boleh sediakan makanan ataupun sarapan untuk waktu pagi keesokan hari. Dan sediakan bahan-bahan untuk sarapan sebelum kita tidur lah. Kita boleh sediakan bahan-bahan untuk sarapan pagi esok sebelum kita tidur. Contoh kalau kita nak sediakan bihun goreng, kita sediakan bihun, potong siap-siap sayur-sayur untuk masukkan dalam bihun dan sebagainya. Dan ini dapat membantu mengurangkan masa kita untuk sediakan sarapan keesokan pagi. Dan yang keduanya, sediakan sarapan yang mudah disediakan ataupun dimakan seperti bijirin, oat, roti, madu, mentega dan juga jam, dan telur rebus dan juga buah-buahan dan juga bijirin sarapan. Dengan ini kita dapat memastikan anak-anak kita dapat bersarapan setiap harilah untuk memastikan mereka mendapat nutrisi yang lebih banyak. Alright. So yang ni contoh-contoh sarapan yang berkhasiat yang kita boleh sediakan. Antara contoh-contohnya roti dengan telur. Lepas tu kita boleh sediakan sayur sikit. Alright. So yang kedua, bento lah. Kalau bento di sini kita nampak dalam gambar, kita ada nasi goreng. Ataupun yang sebelahnya kita ada sandwich. Alright. So yang ni bijirin sarapan pagi, yang ni nasi lemak dengan susu. So yang ni wrap bersardin ataupun bersayur. Yang sebelahnya pancake telur, kita hiaskan dengan buah-buahan, potongan buah-buahan. So sebagai rumusan, sarapan memang penting untuk menjamin kesihatan kita lah. Sebab sarapan boleh membekalkan pelbagai jenis nutrien supaya kita ataupun adik-adik semua boleh bertenaga dan lebih bersemangat ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, sarapan pagi memang yang penting seimbang lah. Seimbang dari segi mengandungi pelbagai jenis makanan, kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan. Dan yang ketiga, sarapan pagi boleh membantu dalam meningkatkan ataupun mengekalkan taraf kesihatan yang baik. Itu saja. Sebelum kita akhiri sesi kita, saya mohon adik-adik semua jangan lupa subscribe, like dan subscribe YouTube channel PPD Kuala Muda Yen, dan juga subscribe ataupun like di Facebook Sektor Pembelajaran PPD Kuala Muda Yen. Terima kasih.